Bersama saya Azlin Arif dalam rentasan berita edisi 668. Antara paparan utama. Kata Islam memimpin, mana 1000 bakul makanan itu? Pasar Borong Selayang ditutup kerana COVID-19. Sudah tak dengar lagi tentang hudud, kata Ustaz Ahmad Awang. Perikatan Nasional terus berantakan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Ahli Parlimen Ceras Tan Kok Wai berkata sejumlah 750 bakul makanan yang disediakan kerajaan untuk golongan berpendapatan rendah terbiar di Kompleks Sukan Bandar Tun Razak selama 2 minggu dan tidak diedarkan. Menurut beliau, bakul makanan itu mengandungi beras dan barangan makanan lain adalah untuk diedarkan kepada 1000 keluarga B40 di kawasan parlimennya. Kompleks sukan itu dipilih sebagai tempat untuk menyimpan 2000 pak makanan, 1000 untuk Ceras dan 1000 lagi untuk Bandar Tun Razak. Pak makanan untuk Bandar Tun Razak telah diedar lebih awal, tetapi untuk Ceras, kerana saya bukan anggota parlimen kerajaan, bahagian saya dinafikan, katanya di Petik Malaysia Kini. Menurut beliau, 250 daripada 1000 bakul makanan yang diperuntukkan untuk Ceras telah diedarkan yang tidak pasti kepada siapa. Untuk rekod, Ahli Parlimen Bandar Tun Razak ialah Datuk Kamaruddin Jaafar. Beliau bekas ahli UMNO yang melompat ke PAS, kemudian ke Keadilan dan sekarang ke Bersatu demi melakukan kudeta bersama golongan kleptokrat. Nampaknya lompatan itu berbaloi kerana mendapat 1000 bakul makanan untuk diagih-agihkan kepada keluarga miskin di kawasannya. Malangnya, kerajaan yang kononnya Melayu Islam ini bukan hanya menebuk atap dan mengumpil pintu belakang rumah yang mengisi mandat rakyat, malah memangsakan penghuninya. Ini jelas apabila sebelum ini Ahli Parlimen Segambut Hanayo mempertikai penafian Menteri Wanita dan Keluarga Datuk Seri Rina Harun mengenai status bakul makanan yang masih belum sampai di kawasan Ahli Parlimen Pembangkang. Beliau berkata Rina Harun masih belum menjawab ke mana perginya bakul makanan Kementerian Kewangan untuk setiap kawasan parlimen. Betulkah bakul makanan telah diberikan kepada ketua-ketua bahagian Perikatan Nasional untuk agihan? Soalnya dalam satu kenyataan. Beliau menggesa supaya pihak kerajaan memberikan senarai lengkap agihan bakul makanan tersebut. Jangan main politik dalam bantuan kebajikan krisis COVID-19. Keluarga lapar menunggu, ujarnya. Ahli Parlimen Bayan Baru Sim Zezin turut menuntut janji Perdana Menteri Perikatan Nasional bahawa no one will be left behind atau tiada siapa yang akan dipinggirkan dalam pemberian 1000 bakul makanan yang akan diedarkan ke setiap kawasan parlimen di Malaysia. Pada 30 April, pejabat saya telah dijemput menghadiri mesyuarat koordinasi Jabatan Kebajikan Masyarakat JKM. Dalam mesyuarat tersebut, JKM maklum bahawa pejabat parlimen dan Dewan Undangan Negeri akan terlibat dalam pengagihan bakul makanan. JKM juga minta kami menyerahkan 1000 nama keluarga yang miskin. Kami begitu gembira kerana akhirnya kerajaan akan melibatkan pejabat parlimen dan Dewan Undangan Negeri tanpa mengira parti politik, ujarnya dalam tulisan di Facebook beliau. Beliau berkata semua 1000 nama dari Majlis Pengurusan Komuniti Kampung MPKK bagi kawasannya telah dikumpul dan dihantar ke pejabat JKM pada 6 April. Kata Zizin, MPKK merupakan akar umbi kerajaan yang tahu pintu mana orang susah, rumah mana ada warga emas dan OKU. Tapi selepas beberapa minggu tunggu, kami masih tunggu. Rakyat semakin gelisah kerana bakul makanan yang dijanjikan masih tak kesampaian. Yang terdesak semakin gelisah, ujarnya. Setelah bertanya kepada ahli parlimen lain, didapati 95% ahli parlimen Pakatan Harapan mengalami masalah yang sama. Jom channel melihat apa yang berlaku amat memalukan Islam. Jika urusan pengagihan makanan yang mudah ini pun kerajaan Perikatan Nasional gagal, jangan bercakap tentang kerajaan Melayu Islam. Jauh sekali kerajaan Perikatan Nasional ini layak memegang slogan Islam memimpin.
Angkatan Tentera Malaysia ATM kemarin dilaporkan menutup secara keseluruhan Pasar Borong Selayang selepas tular beberapa keping gambar-gambar yang menunjukkan ia dipenuhi segelintir peniaga warga asing yang degil. Dalam satu video yang tular menunjukkan keadaan pasar yang dipasang dengan kawat berduri dan pihak penguatkuasa mengawal pintu masuk dan keluar. Pasar Borong tersebut ditutup 4 hari bermula hari ini hingga Khamis depan bagi mengawal penularan coronavirus baru COVID-19. Ahli Parlimen Batu P. Prabakaran berkata, keputusan kerajaan menutup sementara Pasar Borong berkenaan adalah langkah yang baik. Pada saya, nyawa lebih penting. Justru langkah kerajaan menutup Pasar Borong ini adalah langkah baik. Namun, diharap pihak kerajaan dapat menyediakan lokasi baru Pasar Borong bagi membolehkan pemborong membekalkan barangan mentah kepada pengusaha restoran dan penduduk sekitar, katanya. Menurut laporan, pusat bandar utara dan kawasan sekitar Pasar Borong itu dikenakan perintah kawalan pergerakan diperketatkan bermula semalam hingga 3 Mei depan. Terdahulu, Berita Harian melaporkan pekebun dan pekerja warga asing dipercayai mengambil kesempatan menguasai tempat itu kerana sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP bermula sejak 18 Mac lalu, peniaga pasar malam dan pasar pagi tidak dibenarkan beroperasi. Apa yang berlaku umpama kera di hutan disusukan, anak di rumah dibiarkan kelaparan. Tempat tumpuan peniaga pasar malam tempatan menyisih sayur di kawasan berkenaan kini dikuasai warga asing. Pekebun dan pekerja warga asing itu dipercayai mengambil kesempatan menguasai tempat itu kerana sepanjang tempoh PKP bermula sejak 18 Mac lalu, peniaga pasar malam dan pasar pagi tidak dibenarkan beroperasi. Menurut Berita Harian, didapati warga asing ini bebas berniaga di tapak itu serta parkir berdekatan secara terbuka setiap hari sehingga mengabaikan syarat-syarat penguatkuasaan PKP. Menurut Berita Harian, kebanyakan warga asing yang berurus niaga di situ terdiri daripada pendatang Myanmar dan Bangladesh. Kawasan itu menarik kehadiran di antara 6 hingga 10 lori menghantar bekalan sayur-sayuran setiap hari ke situ yang kebanyakannya diangkut daripada kebun milik warga asing dari Banting, Klang, Bukit Sentosa, Batu Arang dan Rawang. Setiap lori terbabit kemudian diuruskan 4 hingga 5 warga asing yang mengendalikan urus niaga dengan pembeli yang datang ke situ. Pelanggan mereka pula terdiri daripada warga asing yang mengendali kedai runcit di sekitar ibu kota, Selayang dan Rawang. Seorang peniaga tempatan yang sering berurusan di Pasar Borong Kuala Lumpur berkata, semua gerai yang sah dalam pasar berkenaan diarah tutup oleh pihak berkuasa, kata laporan itu. Sebelum itu, Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah dilaporkan berkata, Malaysia kini perlu memberi perhatian serius terhadap jangkitan COVID-19 dalam kalangan warga asing yang setakat ini sudah merekodkan 601 kes positif. Beliau berkata usaha itu perlu selepas melihat peningkatan kes COVID-19 di Singapura yang dikaitkan penularan di penempatan pekerja asing. Mengambil iktibar situasi ini dan memandangkan Malaysia juga mempunyai ramai pendatang asing, langkah perlu diambil mencegah penularan COVID-19 terutama dalam kalangan warga berkenaan, katanya. Tolonglah kerajaan jangan flip-flop berhubung isu warga asing ini. Kebiasaan baru pasca COVID-19 hendaklah merangkumi dasar baru berhubung dengan pendatang asing. Rakyat sudah cukup meluat dengan keadaan sektor peruncitan yang kini dikuasai mereka yang tidak patuh kepada undang-undang negara. Orang tamak selalu rugi. Antara yang jelas amat rakus berebut ghanimah dalam kerajaan Tebuk Atap ini merupakan pemimpin PAS, sebuah parti yang dahulu begitu kuat menentang pelantikan politik dalam GLC dan Badan Berkanun. Baru-baru ini, 3 aktivis pemuda PAS dilaporkan telah dilantik menjadi ahli lembaga pengarah Lembaga Getah Malaysia LGM, sebuah agensi di bawah Menteri Perusahaan, Peladangan dan Komoditi, Datuk Dr. Muhammad Khairuddin Aman Razali. Ketiga-tiga mereka sebenarnya tidak mempunyai kelulusan atau pengalaman berkaitan dengan pengurusan atau peladangan getah. Namun, mereka menjadi majoriti dalam lembaga LGM yang mempunyai 5 anggota itu. Kini, lembaga LGM terdiri daripada aktivis PAS Muhammad Sanusi Muhammad Nur, Nurul Islam Muhammad Yusof dan Ustaz Muhammad Ismi Mat Taib bersama Datuk Ahmad Nazlan Idris dan Datuk Shahabuddin Syafi'i. Nazlan adalah ahli Parlimen UMNO dari Jerantut, manakala Shahabuddin adalah bekas Ketua Pengarah Risda.
Mungkin pelantikan mereka ini sebagai menyambut kenyataan Setiausaha Agung PAS Datuk Taqiyuddin Hassan bahawa kerajaan akan melantik semua ahli parlimen yang tidak memegang apa-apa jawatan menjadi pemimpin syarikat berkaitan kerajaan GLC. Mengulas mengenainya, Penasihat Umum Amanah Datuk Seri Ustaz Ahmad Awang berkata, pemimpin PAS bersikap ekstrim. Hari ini apabila mereka mendapat kuasa, mereka berlagak seolah-olah agensi-agensi kerajaan seperti hak milik bapa mereka. Kata Ustaz Ahmad, jika niatnya untuk memantau tidak perlu berada di dalam. Sebenarnya nak memantau duit. Ya. Tapi mereka selama ini dah cuba bila dikatakan, bila dibangkitkan kata semua MP akan dilantik gini-gini. Dia punya hujah dah keluar lah. Dia kata kita duduk situ untuk memantau. Untuk pelaksanaan GE itu kita dah ada eksekutif, kita dah tukar orang sana. Oh, kalau tak nak memantau, duduk di luar pun boleh nampak kan. Yang sebenarnya memantau duitnya tu. Beliau berkata demikian dalam program yang disiarkan secara langsung di Jom Channel bertajuk Bicara Santai PKP bersama Ustaz Datuk Seri Ahmad Awang. Pemimpin PAS tidak boleh ditegur, kata Ustaz Ahmad. Jika kita memberi pandangan, mereka kata mengkritik ulama' dan menghina ulama'. Sedangkan sebenarnya ada juga ulama' su'. Sudah tidak dengar lagi tentang hudud. Apabila pemimpin MCA dengan lantang berkata tidak mahu lagi mendengar bahawa ini kerajaan Melayu Islam, tidak seorang pun pemimpin PAS yang bersuara. Hakikatnya, semua mereka yang sedang membahagi-bahagikan ghanimah hari ini yang telah melakukan konspirasi jahat dengan membelakangkan mandat rakyat. Presiden PAS Datuk Seri Hadi Awang merupakan rakan konspirator Perdana Menteri ke-8. Langkah Sheraton diteruskan walaupun ketika itu Kerajaan Pakatan Harapan sedang bertungkus lumus berperang dengan wabak COVID-19. Keadaan negara yang sedang dalam bahaya itu tidak dipedulikan. Hadi Awang sendiri mendapat bahagian ghanimahnya sebagai duta khas ke Timur Tengah, seolah-olah wakil Suruhanjaya tinggi dan kedutaan kita tidak mampu menjalankan tugas mereka. PAS yang pasukan pemimpin tertingginya terdapat ramai ustaz, tidak ada yang layak menjadi Menteri Agama di Jabatan Perdana Menteri sehingga dilantik profesional bukan politik, iaitu Mufti Wilayah Persekutuan Datuk Ustaz Dr. Zulkifli Al-Bakri. PAS hanya dipermainkan oleh UMNO dengan diberi kementerian yang tidak penting. Itu pun pemimpin PAS masih nak bangga diri. Nampaknya UMNO masih terus mahu mendominasi Perikatan Nasional walaupun Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri ke-8. Presiden UMNO Datuk Seri Zahid Hamidi dilaporkan menulis sepucuk surat kepada Muhyiddin Yassin 16 April, antara lain menuntut UMNO Sabah dilantik bagi mengisi jawatan di peringkat persekutuan. Pengerusi UMNO Sabah, Bung Mokhtaradin dilaporkan berkata Muhyiddin akan dapat membantu mengukuhkan Perikatan Nasional sekiranya menyahut seruan Zahid Hamidi untuk melantik beberapa pemimpin Sabah termasuk beliau sendiri bagi mengisi jawatan tertentu. Zahid mencadangkan Bung Mokhtar yang kini menghadapi perbicaraan kes rasuah agar dilantik sebagai pengerusi Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah. Semestinya demi rakyat Sabah dan memperkukuhkan Kerajaan Perikatan Nasional di negeri Sabah dalam persiapan menghadapi PRU akan datang, kata Bung Mokhtar di Petik Malaysia Kini. Menurut laporan, Zahid turut meminta agar anggota Parlimen Kimanis Muhammad Alamin dilantik sebagai Timbalan Menteri di peringkat persekutuan, manakala Abdul Rahman Dahlan dilantik sebagai Ahli Dewan Negara mewakili Sabah. Turut disenaraikan ialah Ahli Majlis Tertinggi UMNO yang kini memegang jawatan Timbalan Ketua UMNO Sabah, Yaqubah Khan, supaya dilantik menjadi pengerusi Lembaga Pelabuhan Labuan. Difahamkan Zahid menyampaikan cadangan daripada UMNO Sabah selepas berbincang dengan kepimpinan parti tersebut di negeri itu. Ahli Parlimen UMNO Pengerang, Datuk Seri Azalina Osman turut mempertahankan kandungan surat Zahid kepada Muhyiddin. Azalina menyifatkan tidak ada salahnya surat yang dihantar oleh Zahid Hamidi kepada Muhyiddin Yassin bagi meminta jawatan untuk beberapa pemimpin UMNO. Kata Azalina, surat itu hanyalah satu permintaan penuh hormat daripada Zahid buat Muhyiddin, memandangkan UMNO juga merupakan parti komponen dalam Perikatan Nasional yang menerajui negara kini. Ia hanya surat penuh hormat dari seorang pemimpin parti kepada pemimpin parti yang lain. Sudahnya, kami ini rakan segabungan, jadi nak bincang dengan siapa lagi perkara macam ini? Soalnya dalam satu kenyataan di Facebooknya.
Sementara itu, Esko Armada Muhammad Ashraf Mustaqim Badrul Munir menggesa Zahid supaya tidak campur tangan dalam urusan pentadbiran Muhyiddin kerana menjadi hak prerogatif Perdana Menteri untuk membuat lantikan. Zahid dan seluruh kepimpinan UMNO perlu sedar begitu banyak pengorbanan yang telah dilakukan oleh Bersatu, terutamanya kepimpinan parti, khususnya Muhyiddin Yassin yang menyusun barisan eksekutif dan pimpinan di agensi serta GLC apabila ramainya adalah dari kepimpinan UMNO. Maka jangan tamak. Maka sifat gila kuasa seakan UMNO sahaja yang layak adalah suatu perlakuan yang tidak mencerminkan keharmonian dalam gabungan dan ini tidak seharusnya ditonjolkan dalam keadaan wabak yang sedang melanda, katanya dalam suatu kenyataan. UMNO sedang membuli Muhyiddin Yassin, kata tokoh wartawan Datuk A. Kadir Jassin yang juga ahli Majlis Tertinggi Bersatu. Lihatlah macam mana Muhyiddin dilayan oleh UMNO atau lebih tepat dibuli. Ini surat Presiden UMNO Ahmad Zahid Hamidi sendiri. Mula-mula bagi salam dan panjangkan doa. Lepas itu buat cadangan dan akhir sekali gugurkan bom. Katanya malam ini pada suatu hantaran di media sosial. Menurut beliau, ini tuntutan yang diketahui. Yang kita tidak tahu entah macam mana. Pas lagi teruk, ujar Kadir. Beliau mengkritik Datuk Taqiyuddin Hassan yang mengumumkan Ahli Parlimen Perikatan Nasional belum ada jawatan akan dilantik ke GLC. Belum apa-apa, seorang lagi Menteri PAS, Datuk Khairuddin, dah lantik member dia ke Lembaga Getah Malaysia. Siapa yang jadi ketua kerajaan sekarang? Ahmad Zahid, Taqiyuddin, Azmin Ali. Tak malukah Parti Bersatu tengok Presiden dibuli oleh UMNO dan PAS secara terbuka? Atau inikah cara Perikatan Nasional? Buang golongan profesional dan berebut jawatan kosong macam orang kebuluran? Soalnya, teruskanlah berantakan, rakyat memerhati. Teruskan layari kami di Jom Channel untuk mendapatkan berita politik tanah air. Saya Azlin Arif, terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai! Jangan lupa klik kanan untuk rentasan berita, klik kiri untuk keratan berita dan jangan lupa untuk subscribe kami tau.